Hmm. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tidak memadai khuf yang dicela dan tidak menegah akan ayat ikut pendapat Asal, dan tidak memadai memakai dua khuf ikut pendapat Asal. Faham? Lagi? Dan harus pakai khuf yang terbayar pada kaki yang ditampal ikut pendapat Asal. Yang ditampal syuddah, diikat. Diikat. Yang diikat. ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح هذه الفوق إلى أسفل الرجل وعقبها ولا على الأثر. Dan disunahkan menyapu atas khuf dan bawah khuf Allahumma salli ala sayyidina. secara garisan, dan memadai dinamakan sapuan yang bertentang dengan perbuatan fardu. Memadai yang dinamakan sakuan. Memadai yang dinamakan. Dan memadai yang dinamakan sapuan yang setentang dengan perbuatan yang setentang dengan perbuatan fardu. Yang setentang dengan bahagian fardu. Setentang dengan bahagian fardu. Melainkan bawah kaki dan tumit kaki, maka tidak memadai. Lagi? Itu hakku ke asmadihi wallahu a'lam. Aku berkata tepi khuf adalah seperti bawah khuf. Allah. Faham? Apa dia? Illa apa? Illa ke? Illa? Illa asfal rijli. Apa soalan dia? Oh, anda ingat macam tu. Tahun 6 baru tahu. Tak boleh. Ajib. Tahun 6 anda baru tahu tak boleh. Bukan daripada tahun 2 dah belajar. Bukan daripada tahun 2 dah belajar ke kalau sapu khuf tu wajib sapu atas. Tak pernah tengok. Ajib. Tak perasan. Ada benda yang tak perasan dimaafkan. Ada benda yang tak perasan tidak dimaafkan. Betul tak? Dia tak perasan bahawasanya dekat madrasah ni ada seorang ustaz namanya Ustaz Abdul Razak. Dia kalau hantar tak perasan lagi tak betul kan? Betul tak? Sebab apa? Betul tak? Jadi masalah tu basic. Masalah ni yang tu basic. Sehingga Sayyidina Ali kata, "Lau kana dinu bil ra'i lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la." Kalaulah agama itu dengan akal, maka bawah khuf itu lebih utama disapu berbanding atas. Maksudnya apa? Maksudnya dalam sapuan khuf kena atas. Kalau ikut logik bawah yang kotor, bukan atas. Tapi oleh kerana begitulah adanya begitu. Okey. Betul lah macam tu. Maksudnya yang atas itu
adalah wajib. Yang sunat atas dan bawah. Jadi dia sebut 3 masalah. Asfal dan juga tumit, aqib. Imam Nawawi tambah satu lagi, qultu harfuhu ka asfalihi wallahu alam. Imam Nawawi tambah lagi, harf tepi pun tidak memadai. Dia mesti atas. Yang wajib apa? Yang wajib dalam sapuan khuf ni musamma mashin. Musamma mashin. Dia punya keterangan ini sama macam sapu kepala ketika wudu. Ketika wudu juga yang wajib musamma mashin. Ataupun setengah kitab diguna ibarat ma yantaliqu alaihi ismu mashin. Faham? Keadaan yang mana dipanggil apa? Sapu. Walaupun sedikit. Kalau nak dihaluskan lagi, asalkan kawasan yang wajib disapu itu basah dengan air. Faham? Kita belajar kan dalam bab sapu kepala, ada khilaf tentang masalah apa dia? Dia pegang kepala dia dengan tangan yang basah. Bila apa itu? Bila apa? Bila maddin. Ada khilaf tu. Jadi 2 khilaf tentang masalah sapu kepala. Boleh tak ketika disapu kepala dia basuh? Dia tak sapu, dia basuh. Rasal. Yang kedua, dia hanya letakkan tangan wad'u yadin mablulah bila maddin. Faham? Bila maddin. Pendapat yang mutamaknya boleh. Sebab apa? Mereka yang kata tak boleh tu, dia kata dalam Quran kata sapu. Sapu ni dia adalah suatu tindakan yang bentuk dia macam ni. Ni tangan kita gerakkan. Tu panggil sapu. Kalau tangan basah diletak je, bahasa Arab tak panggil sapu. Faham? Ini tak panggil, ini panggil letak tangan atas kepala. Yang disuruh tu sapu. Namun pendapat yang asal melihat sisi yang lebih halus. Poin sebenar-benar dia bukan tu. Gerakan tangan tu bukan maksud. Poin sebenarnya kepala tu basah dengan air. Dia nak basah tanpa kita sentuh langsung. Kita ambil air titik macam tu je. Kita rendam celup ke. Macam mana ke, asalkan kepala tu basah. Itu maksud dia. Itu yang ulama faham. Daripada perintah sapu, perbuatan gerakan tangan tu bukan maksud. Tapi maksud dia adalah apa? Basah. Jadi kalau dia basuh kepala dia, dia telah melakukan mashun wa ziyadah, dia panggil. Sapu dan tambahan. Basah tu kira lebih daripada sapu lah. Jadi kalau sapu yang sedikit air memadai, maka basuh memadai. Maka samalah juga isu dia, masalah sapu atas khuf. Memadai dia musamma mashin. Cuma dia ada dia punya anggota, dia ada kawasan dia. Sebab tu kawasan dia ialah musamma mashin yuhadhil apa? Yuhadhil fardha. Dia sapu di kawasan yang mana bertentangan dengan apa? Bukan. Musamma apa tadi? Musamma mashin lagi yuhadhil fardha. Al fardha apa? Al fardha asfalal rijli. Maka dia sapu di kawasan yang mana bertentangan dengan kawasan yang wajib disapu. Atas lah. Kalau bawah, campur bawah sunat. Faham? Dan sunat tak termasuk sapu tepi khuf, tak termasuk. Khuf ni atas dan bawah. Dan cara sapu khuf ni yang afdalnya apa? Khututan. Basuh sapu atas, sapu bawah dan khutut. Itu sunat. Khutut ni mana secara garis. Apakah lawan bagi khutut? Lawan bagi khutut ni isti'ab, menyeluruh. Sapu khuf secara menyeluruh ni bukan disunatkan, makruh. Syekh Muhammad bin Abdul Rahim dia sebut, kita kena faham konsep tu. Dia sapu khuf dia, saya dah sebut dah, dia ni rukhsah. Dia adalah rukhsah. Sebab itu bila kita sapu khuf
konsep istinbat Imam Syafi'i dalam bab sapu khuf ni, kita iktifak ala ma waradah, bima waradah. Faham? Kita iktifak sapu di atas khuf dengan cara ataupun dengan benda yang Nabi sapu khuf dengannya. Sebab itu dalam bukan mazhab Syafi'i je lah, jumhur, bahkan 4 mazhab kata tak boleh sapu khuf atas stokin. Faham? Stokin yang biasa orang pakai itu, jawrab. Sebab apa? Dia zaman Nabi ni, bila kata orang pakai khuf, khuf ni adalah alternatif bagi na'lun. Mana orang dulu sama ada dia pakai kasut, selipar, atau dia pakai khuf. Dia tak ada pakai khuf sarung dengan selipar, tak ada. Khuf adalah sarung kaki alternatif. Faham? Maksudnya sama ada orang pakai kasut biasa, selipar, ataupun pakai khuf. Khuf tu dia pakai kat luar, pakai bergerak. Dia tak ada pakai selipar kat bawah. Itu satu bentuk alas kaki. Jadi adapun stokin yang zaman sekarang ni, satu, kewujudannya tak ada pada zaman Nabi. Faham? Yang kedua, stokin ni tidak boleh dipakai saja. Dia secara tunggal, bersendirian kita pakai. Kita jalan kat luar, pergi menguruskan hajat kita, ada kau pakai stokin? Tak boleh. Sakit. Dia tak boleh tahan kaki kita daripada benda-benda yang menyakitkan di atas muka bumi. Sebab itu syarat khuf itu dia mesti qawi. Faham? Dalam kitab dia guna perkataan qawi. Dalam kitab ni tak tulis. Dia tulis yumkinu tiba'ul apa? Yumkinu tiba'ul masyi fihi li taraddudi musafirin li hajatihi. Ini ibarat yang minhaj guna. Kalau dalam kitab Matan Ghayat dia guna yumkinu tatabu'ul apa? Masyi alaihima. Faham? Dalam setengah kitab dia guna perkataan qawi. Yumkinu tiba' ke tatabu' ke. Sini guna tiba' dalam Matan Ghayat tatabu'. Samalah. Tatabu'an wa tiba'an. Jadi maksud dia kuat lah. Setengah kitab dia guna perkataan kuat je. Apa maksud kuat? Maksud kuat adalah yumkinu tiba'ul masyi alaihi litaraddudi al-musafir lihajati. Ini perkataan yumkinu sampai lihajati, inilah tafsiran bagi perkataan apa? Kuat. Kuat. Faham? Okey, ada lagi soalan? Lagi apa? Basuh. Lagilah makruh. Faham? Basuh sapu nak basuh. Kalau nak basuh, buka khuf, basuh kaki. Tujuan suruh sapu khuf tu nak jimat air. Pakai khuf, lepas tu nak basuh, tak pakai khuf. Faham? Makruh. Syekh Muhammad Abdul Rahim selalu sebut bab khuf ni, dia kata Allah Ta'ala tak akan syariat kita dengan satu bentuk yang mana akan merosakkan harta benda. Khuf ni kalau sampai basuh dengan air, dia lama-lama dia rosak. Faham? So dia tak ada syariat yang bentuk dia macam tu. Benda tu disyariatkan yang mana akan rosakkan maliyah, sesuatu harta kita. Satu. Ini kat depan dia kan, basuh makruh isti'amal. Muradu bi layalihinna thalath layalin mutasiratin bihinna. Saya apa? Thalathu Layalin mutasiratin bihinna. Sawa'un sabaqa al-yawm al-awwal laylatan bi an ahdasa waqt al-ghurub. Apa dia? Bi an ahdasa waqt al-ghurub. Amla an ahdasa waqt al-fajr. Law ahdasa fi asna'il layli aw an-nahari yaqdira qadru al-madi min mudhi. اليوم الرابع. Kalau ahdasa fi asna'il layli. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Adham tak ada soalan? Tak ada soalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ha? Bukan ibarat bab wuduk. Apa dia? Bukan ibarat bab wuduk. Misalnya kata wahadabtu doa al-qadha. Wahadabtu doa al-aqdai. Liannaha la asla laha. Ha? Apa soalan ni? Liannahu apa? La asla. Apa ayat dia? Wa hadaftu du'a al-a'dha id la asla lahu. Apa soalan ni? Soalannya al-hasyah kita al-majbur fil muharram. Itu lagi doa yang terdekat. Jadi Apa soalan dia? Nak tanya apa? soalannya la asla lahu maksudnya maksud la asla lahu. Itu soalan dia. Maksud id la asla lahu. Ke maksud la asla lahu ke maksud id la asla lahu? Lain ke mana dia? Maksud La asla lahu. Duduk. Dia tengok beberapa perkara yang dah khilaf dalam bab sapu atas khuf. Ingat mukadimah semalam tentang dia adalah rukhsah. Bila dia adalah rukhsah, saya sebut tadi, kaedah istinbat dia kita iktifak bima warad. Sebab itu tidak boleh sapu khuf yang mansuj, la yamna'ul ma'. Faham? Mansuj tu maksud tenun. Ada khilaf tak bab ni? Ha? Ada khilaf tak? Fil apa? Fil asah. Mansuj la yamna'ul ma' fil asah. Kemudian apa lagi yang khilaf? Mashkuku qadamin syudda fil apa? Fil asah. Boleh. Ini boleh pula. Mashkuku qadamin syudda fil asah. Maknanya boleh. Mansujun la yamna'ul ma' asah tak boleh. Betul tak? Masalah jurmuqan. Boleh tak boleh? Tak boleh. Fil azhari. Tak boleh. Lagi apa? Yang khilaf. Ha? Illa asfal ar-rijli fil ala al-madhhab. Maknanya rajih. Ada khilaf jugalah. Ada pendapat kata bawah pun boleh juga. Memadai. Lagi apa? Khilaf. Jadi sapu atas khuf ni masalah jurmuqa. Contohnya masalah jurmuq. Jurmuq ni tarif dia khufun fauqa khufin. Khuf di atas khuf. Dengan ibarat yang lebih detail lagi, satu orang pakai khuf 2 lapis. Dan kedua-dua khuf yang dia pakai itu adalah khuf yang cukup syarat. Faham? Kalau dalam mata raya, mata umdah dia beritahu. Dia nak jadi jurmuq ni, dua-dua khuf tu adalah cukup syarat. Maksudnya dua-dua kuat, dua-dua tak menghalang air. Maka barulah dia jadi masalah jurmuq. Dia panggil kullu khufin salihun lil masih alaih. Setiap daripada dua khuf itu boleh disapu atas dia. Sebab itu kalau kita pakai stokin kat dalam, kita pakai khuf kat luar, boleh. Faham tak? Ini tidak dipanggil jurmuq. Sebab jurmuq ni khuf di atas khuf. Faham? Ini bukan khuf di atas khuf. Ini khuf di atas jawrab, atas stokin. Stokin tu sendiri dia tak boleh jadi khuf yang mustaqil. Tak boleh. Kalau kita sapu je atas stokin, tak boleh kan? Kemudian yang dikatakan jurmuq ni tak boleh ni,
dia sapu di atas khuf dalam keadaan 2 lapis. Kalau dia ni sejuk sangat, dia pakai khuf 2 lapis. Masa nak ambil wuduk, dia buka khuf atas, dia sapu bawah, maka boleh, tak masalah. Faham tak? Lepas dia dah sapu bawah, dia pakai balik yang lapis atas tu. Itu tak ada masalah. Yang ada masalah ni, dia pakai dua khuf tu, 2 lapis. Masa ambil wuduk, masa sampai giliran sapu, dia sapu je atas. Yang tu tak boleh. Faham? Jadi kalau bagi nak boleh tu, dia buka zip yang atas tu, dia seluk tangan dia, dia sapu. Tak perlu buka penuh pun. Janji dia sapu dekat khuf yang bawah, maka hukumnya adalah sah. Faham tak? Dalam masalah jurumuk ni kita khilaf dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh sapu di atas jurumuk. Bahkan ada satu qaul oleh Imam Syafi'i sendiri boleh. Sebab tu fil azhar. Faham? Fil azhar menunjukkan bahawasanya qaul muqabil, ada qaul al-Imam Syafi'i. Maknanya ada satu qaul Imam Syafi'i yang sama dengan rajih mazhab Hanafi, iaitu sah menyapu di atas jurumuk. Faham? Tengok elak dia. Kenapa sapu di atas jurumuk ni kita kata tak boleh? Apa wajah dia? Kalau sekali imbas tak boleh faham. Apa dia punya munasabah dia? Kalau pakai 1 lapis boleh, 2 lapis tak boleh. Apa dia punya alasan fuqaha kita mentarjihkan bahawasanya jurumuk ni tak boleh? Maka baca sikit elak dia. Fil Azhari, kemudian nampak tak? Dia kata ini dikembali kepada poin yang saya sebut tadi. Dalam cara istinbat bab khuf ni, kita iktifak bima warad. Yang waridnya Nabi sapu atas khuf, bukan Nabi sapu atas jurumuk. Faham? Jadi jurumuk ni dah keluar daripada warid. So bila keluar daripada warid, kita tak boleh nak mengambil risiko untuk kata boleh. Maksudnya ada tak ada riwayat Nabi sapu atas khuf yang berlapis jurumuk? Tak ada. Yang ada selapis je. So oleh kerana warat tu selapis je, maka tak boleh 2 lapis. Itu cara istinbat dia. Faham? Lagi? Dan biar orang memakai khuf ni satu je lah, sebab keperluannya satu je. Bila dia pakai 2 dah luar daripada hajat. So bila luar daripada hajat, dia tak boleh nak mengambil rukhsah sapu. Pendapat muqabil dia kata apa? Wasani tuhawiju ila lubsi. Kemudian tuhwiju ila lubsi. Seterusnya lagi saya sebut tadi, dia buka, tak ada masalah. Memang kadang-kadang kita perlu pakai 2 lapis khuf, 3 lapis. Jadi kalau setiap kali nak kena buka, susah lah. Kata tak ada masalah, tak suruh buka pun. Kalau waktu dia nak sapu khuf, dia buka zip sikit, dia seluk tangan, dia masukkan, sudah memadai. Janji kena kawasan atas, bas, sudah memadai. Okey. Sekarang kita pergi kepada kiraan hari. Cara kira khuf ni ialah kiraan dia apa? Minal hadasi ba'dal lubsi. Kan? Kiraan dia apa? Daripada hadas selepas pakai. First pakai. Untuk orang musafir 3 hari. Untuk orang tidak musafir 1 hari. Dia kata 3 hari itu 3 hari 3 malam. 3 hari bersama malam-malamnya. Bila sebut 3 hari, kalau dia sebut bersama malam, yaum itu maksudnya siang. Bukan sebab kita sebut 3 hari kan. Hari ni 1 hari, ada malam, ada siang kan. Bila dia kata 3 hari dan 3 malam, maksudnya ayam itu maksudnya siang. Faham? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam itu dia kata sama ada malam datang dulu ataupun malam datang kemudian. Asalnya hari ni
malam dulu baru siang. Itu penggunaan biasalah. Tapi dalam konteks bab ni kita tidak mentafsirkan hari seperti itu. Maksudnya hari sama ada siang datang dulu baru malam, ataupun malam datang dulu baru siang. Kalaulah yang dikatakan sebagai malam datang dulu, macam mana surah dia? Iaitu dia sapu khuf di akhir ghurub. Faham? Di akhir ghurub. Akhir ghurub, tenggelam matahari. Tenggelam matahari dia sapu khuf. Jadi sini malam dulu ke siang dulu? Malam dulu. Kalau dia sapu khuf di awal pagi ataupun di waktu siang, maka siang dulu barulah malam, tak kisah. Satu lagi, kalau dia sapu khuf tu di tengah-tengah siang atau di tengah-tengah malam, tengah asna, maka kiraan 3 hari itu kita akan lengkapkan. Dia sebenarnya bahasa mudah je, senang je nak terang macam ni. Dalam bab khuf ni kita ikut jam. Faham? 72 jam, 24 jam. Itulah maksud dia. Kalau siang, tengah siang, dia start pukul 2. Jadi maknanya separuh siang telah berlalu kan, berapa jam? Berapa jam? Daripada subuh kan 6 sampai pukul 2. 12. Maknanya lebih kurang 8 jam kan. Jadi bila habis siang, lepas tu masuk malam. Bila habisnya malam, maksudnya subuh, belum cukup lagi 24 jam. Maka kita kena ambil pula sebahagian daripada masa siang berikutnya untuk lengkapkan satu hari. Dengan bahasa yang lebih mudah, kiraan pakai jam. Jam ke jam, minit ke minit. Dia mula khuf tu bila? Di waktu itulah, pada 24 jam berikutnya tamatlah kiraan dia untuk orang yang tidak musafir. Tamatlah kiraannya untuk orang yang musafir 72 jam berikutnya. Faham? Per jam. Dia setting 24 jam, habis 24 jam habis. Faham? Untuk kita tahu waktu penyudah, kita kena tahu waktu mula dulu. Barulah boleh kita bagi tahu dia ni habis bila. Betul tak? Kena tahu mula tu bila. Kita tahu jumlah dia adalah 24 jam. Tapi minit pertama tu cara nak kira macam mana? Faham? Maka dalam kita kata ba'dal hadathi, selepas hadas, bukan selepas masah. Apa maksud selepas hadas? Selepas hadas selepas pakaian. Apa maksud selepas hadas selepas pakai? Iaitu selepas hadas yang pertama selepas pakai. Dia pakai khuf pukul berapa? Sembahyang zuhur. Pukul berapa? Pukul 1. Sembahyang zuhur 1 suku. Lepas sembahyang zuhur, dia sembahyang sunat apa semua, pukul 2 dia batal. Ini batal pertama selepas dia pakai tadi. Sebab apa dia batal? Dia berak, dia kentut, dia apa. Pukul 2 lah. Pukul 2 itulah permulaan kiraan dia. Bila habis, 24 jam seterusnya. 72 jam seterusnya. Dalam kitab diguna perkataan ba'da tamamil hadas dalam syarah, ataupun ba'da inqida'il hadas. Ada tambah lagi perkataan inqida'il hadas. Inqida'. Apa maksud inqida'? Ada sebahagian orang mentafsirkan ba'da tamamil hadas ni apa? Contohnya dia hadas pukul 1. Bilakah habisnya hadas? Bila ambil wuduk lah. Dia kata kiraan khuf ni bermula bila dia ambil wuduk, selesai wuduk, selepas dia hadas. Itulah apa? Dia pakai khuf ke 1, kemudian dia ada wuduk, kemudian dia batal. Lepas dia batal, dia ambil wuduk semula. Lepas habis wuduk tu, barulah mula kiraan 24 jam. Kerana dia kata dalam kitab kata inqida'il hadas. Selesai hadas. Bila selesai hadas? Bila suci lah. Sebenarnya bukan macam tu maksud dia. Inqida'il hadas ni maksudnya bila dia habis berhadas. Kalau dia berak 5 minit, lepas dia habis berak,
Itu maksud inqida'il hadas. Maksudnya dia mula kira tu bukan mula-mula dia berak tu, bila habis semua sekali dah nak basuh dah. Yang tu baru dia maksudnya inqida'. Kalau dia kentut, bukan mula kentut, bila tamat kentut dia. Kalau dia kentut 5 minit, jadi minit ke-5 tu baru start kiraan. Itu maksud fuqaha inqida'il hadath ataupun tamamil hadathi, wallahu a'lam bissawab.